Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آمين. ثم أما بعد. Sambung perbincangan kita pada tajuk yang seterusnya, tajuk yang kedua daripada kitab Anugerah Allah Subhanahu wa taala, daripada adab-adab Islamiyah yang disusunkan ia oleh Fadilatul Syekh Kamil Hamid, Fadilatul Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Ada adab membaca Al-Quranul Karim. Bila sebut Al-Quran, kita perlu memahami bahawa ianya adalah satu-satunya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada, kekal kepada kita dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hinggalah berlaku hari kiamat. Allah Taala sebut, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala akan jaga Al-Quran ini hinggalah berlakunya hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, hinggalah Allah Ta'ala mentakdirkan hancurnya seluruh alam semesta ini. Maka jemaah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, mestilah kita menghargai akan wujudnya lagi mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Menghargainya bukan sekadar menghargai dengan perasaan, tetapi menghargainya itu dengan sentiasa kita usaha untuk bersama dengannya, pada bacanya, pada jaganya, pada amalnya dan sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran. Banyaklah sebenarnya ada adab dengan Al-Quran, cuma yang disusunkan oleh Tuan Syekh kita ni adalah sebahagian daripada adab-adab yang sebaiknya kita amalkan. Kalau kita buka kitab-kitab lain, lagi banyak disebutkan. Al-Quran yang mulia merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang diturunkan ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Jibril yang bawa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni dok turun, dok dibawa sekaligus, tetapi mundarijan, berperekat-perekat, berdasarkan kepada keadaan, berdasar kepada cerita-cerita, peristiwa-peristiwa hak berlaku. Sebab tu di sana ada satu ilmu dipanggil ilmu nuzulul Quran. Sebab turun sesuatu ayat tersebut. Sebab turun ni penting juga sebenarnya untuk kita nak letak ambil pengajaran tu sebab benda. Sebab benda suatu ayat tu turun, barulah pengajaran hak kita nak ambil tu kena molek. Tak? Kalau kita tahu sebab nuzul itu, semakin baik kefahaman.
dan semakin baik juga pengajaran yang kita dapat ambil. Kalau hadis dia panggil sebab wurud hadis. Sebab wurud hadis ni maknanya sebab Nabi sebut hadis tu. Macam mana menyebabkan Nabi sebut perkataan dan hadis tersebut? Ada cerita-cerita dan ada sebab-sebabnya. Baik. Daripada Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbatas dengan surah terpendek daripadanya. Ayat tu gantung tu. Ayat daripada terbatas dengan surah terpendek daripadanya. Ni masalah saya ialah sebab saya pun tak ada kitab bahasa Arab dia. Tak. Jadi saya nak buat rujukan. Kitab bahasa Arab dia tak ada. Tuan Syekh kita ni banyak buat kitab kecil-kecil yang diterjemah ni. Tapi hak ni kita ada ni tak ada dengan saya. Hak lain tu ada. Hak bahasa Arab dia tu. Kalau tak kita boleh hak pondoang untuk terjemah semula. Baik, jadi saya letak dalam kurungan hak tu. Cuma kalau dibincangkan surah yang terpendek daripada Al-Quran surah dia. Soalan mudah. Betul? Surah Al-Kautsar. Al-Kautsar pada nisbah pendek apa ni? Surah jumlah pendek bukan keseluruhan. Pendek dia nak sebut. Pendek ukuran surah tu lah, betul-betul pendek. Tapi kalau ikut nisbah ayat ada berapa? Ada berapa surah? Tiga surah. 3 surah ke 3 ayat? Tak, maksud saya berapa surah hak dikira surah tu pendek kalau dikira bilangan ayat dia. Surah Al-Kautsar apa ayat? 3. Ada tak surah lain 3 ayat? Wal asr. Lagi? Ada lagi? Segi. Dia 3 surah yang 3 ayat. Al-Kautsar, Al-Asr dan juga satu lagi Allahumma salli ala Muhammad idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cuma kita nampak macam 4 ayat sebab kita berhenti tengah tu. Tapi ayat dia sebenarnya 3 ayat. Jadi surah yang pendek dari segi bilangan ayat ni ada 3. Surah Al-Kautsar, surah Al-Asr dan juga surah apa tadi? An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Cuma kita ni ingat sangat surah Al-Kautsar sebab kita berakhir. Kita berakhir. Baca benda sepatutnya dalam yang sunat qul ya kulhu. Kata mulut kita. Tangan kita buat tu. Tak, kena molek kulhu belaka dua-dua. Ataupun nak derah lagi Al-Kautsar belaka dua-dua. Nak derah lagi Al-Fatihah saja je. Tak? Ambil wajib saja. Ambil wajib saja. Loraknya kita ni dalam bab ibadah. Tapi kalau bab dunia kita, mukaddimah sebelum A tu kita ambil dah. Bukan A sampai Z saja kalau kita di bab dunia dah. Kalau ada huruf sebelum A, kita bahas huruf tu. Kalau ada huruf selepas Z, sampai ke huruf selepas Z tu kita tunggu. Kalau bab dunia kita lah. Ambo kata kau lain, saya sendiri pun gitu. Kerana dunia ni barang lazat, tau? Barang sedap. Sedap pada lidah, sedap pada nafsu, sedap pada mata. Ibadah ni kita dok rasa lazat dia tu. Dok nampak lazat dia tu, melainkan orang-orang yang Allah Taala pilih. Memang dia rasa dah, maka dia payah nak tinggal. Moga-moga Allah Taala kurniakan kelazatan taat dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Taala kurnia lazat pada ibadah ni, dia jadi dok senang duduk selagi mana dok buat. Dok senang duduk selagi mana dok buat sesuatu ibadah hak Allah Taala kurnia dah kelazatan pada ibadah tersebut. Baik, sambung. Surah pendek kita bincang dah. Surah paling panjang, surah dia paling panjang Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Haji nak baca lambayang? Rajin baca lambayang 5 ayat awal tu ayat tahlil alif lam mim tau. Safa muflihun. Innal ladzina kafaru tu mungkin dah ingat dah. Rokok lalu. Dah. Dak rajin lagi lah kita buat semayang kita ni baca Al-Baqarah satu surah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat. Bahkan Nabi sambung pula Ali Imran. Dan Nabi sambung juga lepas tu dengan surah An-Nisa. Panjangnya sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tak boleh baca dalam sembahyang pun
biarlah habis baca surah Al-Baqarah tu sekali setahun dah apa dah. Biar habis baca Al-Baqarah, dah habis 30, habis Al-Baqarah boleh tahan dah. Maknanya masuk dah juzuk yang ketiga. Dah sekurang-kurangnya. Ayat yang terpanjang ayat mana? Tu surah. Ayat pula. Ayat daripada surah mana yang terpanjang? Surah Al-Baqarah juga. Tu lah. Ayat mengenai bab hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Surah dalam Al-Quran bab hutang ni kena tulis. Sebaik-baiknya kena tulis. Sebaiknya kita tulis. Bab apa hutang kena tulis? Sebab bukan masalah kita nak bayar tu, itu satu urusan bayar tu. Urusan yang lebih besar ialah kalau kita mati gantung amalan kita. Itu besar lagi. Sebab kalau ada tulis, ada catat, sekurang-kurangnya waris kita boleh mari tengok dan boleh peresah. Kerana bab hutang dak bayar ni gantung amalan. Banyak dah amalan gantung. Rupanya kerana dak lepas hak manusia ni hidup. Sebab tu memang betul lah cara orang kita tu. Salah satu amalan orang kita kalau mayang-mayang, lepas mayang tu wakil keluarga sebut tau. Terima kasihlah kepada siapa-siapa yang mari tolong sembahyang jenazah mak saya atau ayah saya ni. Dan kemudiannya kalau lah si mati arwah ada berhutang dengan siapa-siapa, mintalah diberitahu kepada ahli keluarga supaya kami boleh usaha untuk pelesar. Maka orang hak ada hutangnya dak diselesaikan oleh almarhum ada arwah, dia kena khabar. Memang ada. Dak sama ada tambuh bayar ke masa hidup ataupun dak nak bayar, dak leh nak bayar ke, ada punca belaka tu, ada sebab belaka tu. Tapi bila dah kali keluarga khabar gitu, kita ada hutang ni dua kali. Kalau kita nak suruh selesai juga, kita kena khabar supaya dak nanya kepada si mati kata amalan dia. Ataupun kalau kita ingat ada sungguh, kalau kita nak pelepah maka kita pelepah situ. Halal, halalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat terpendek. Dua perkataan. Allahus Samad. Surah Al-Ikhlas tu. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Dan ada lagi beberapa ayat yang memang 2 patah, 3 patah sahaja. Hak pendek lagi ayat hak jenis depan surah tu. Betul. Yasin bukan 2 kalimah, 2 huruf tu. Yasin. 2 huruf sahaja. Kalau qaf, sad, hak tu dia dak kira ayat. Dia dak ayat ke situ. Qaf wal Quranil Majid bawa ayat pertama. Saya ingat saya, cuba tengok. Sad wal Qurani dzidzikr bawa ayat pertama. Maknanya bukan satu huruf tu sahaja. Cuma qaf tu rasanya gitu juga. Qaf tu bukan satu ayat. Habis wal Quranil Majid tu baru satu ayat. Baik. Kalau kita bincang mengenai keindahan atau kepelikan atau keajaiban dalam tulisan-tulisan Al-Quran ni, kita rasa suka dengan Al-Quran. Ada suka susunan ayat dia. Banyaklah nanti itu ilmu lain pula dah. Itu memang ada ulama-ulama yang tukang cari, tukang tengok untuk kita. Ianya merupakan mukjizat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizat ni lah hak paling agung. Kalau tak ada mukjizat lain pun, pandangan Quran tu memuliakan. Sebab bahkan kerana bila turun wahyu lah dikira menjadi Nabi Allah, dikira menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, dipindahkan kepada kita secara berturut-turut. Maksudnya mari kepada kita Al-Quran ni ada sanak dia. Bukan mari tiba-tiba gitu je tak. Tok guru kita ambil dengan tok guru atas lagi, ambil dengan tok guru atas lagi, siapa ke tabi'in, siapa ke salaf tabi'in, akhirnya siapa kepada sahabat, sahabat-sahabat ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jenis-jenis bacaan yang berbagai, sehinggalah siapa kepada kita ni yang mutawatir, yang dikira iaitu sebanyak 7 jenis bacaan qiraat. Dah kita baca ada sudah dulu kemah tau. Nak tambah qiraat boleh.
Tapi hak ada ni biar kemah dulu. Jangan tiba-tiba nak baca Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Sedap dengar tu. Oi, kemah tu imam mana ni? No, ma pendek je baca. Tak ingat ke baca qiraat, rupanya salah baca. Tak, bukan baca qiraat, salah baca. Bab Maliki Yaumiddin ni ada qiraat baca dengan pendek. Maliki Yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada kok baca gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun tak ada ada kok menata 'alaihim waladdallun waladdallin. Baik. Itu bahasan mengenai cara bacaan lah. Seronok sebenarnya, suka kalau kita belajar mengenai keindahan cara-cara bacaan. Sebab apa cara bacaan banyak? Kerana meraihkan lahjah pada setiap tempat. Hak siapa kepada kita ni, jalur bacaan Hafs an Asim ni, ia memang sedang molek dah kena dengan lidah orang Melayu. Tak. Kepada lidah orang belah Morocco tu ada perkataan-perkataan hak dia dok apa dok jadi sebut. Maka cara bacaan hak siapa kepada dia tu hak boleh dia sebut. Tak, ikut imam-imam lain lah, Imam Nafi', Qalun, Warash dan sebagainya. Sekali-sekala buka YouTube, dengar jenis-jenis bacaan lain supaya kita rasa sedap dengar bacaan lain. Kadang-kadang ada imam-imam tarawih kita, dia bawa cara bacaan lain sebagai memperkenalkan kepada masyarakat. Cuma adabnya bila nak baca qiraat yang lain daripada bacaan setepak ni, sebaiknya maklum terlebih dahulu. Aku amat kejut pula imam macam garuk tak, tarawih rakaat kedua tu dok sembahyang, rakaat ketiga tu dok sembahyang dah satu dengan dua je. Untuk imam mari baca wadduha, mana pula wadduha? Kita belajar kecek merah lagi wadduha. Mari mana pula? Tak, sabbihisma rabbikal a'la. Le mana pula leweh sangat ni? Tak. Sebenarnya ada cara bacaan yang tersebut. Kadang-kadang ada sebut fid dunya wal akhirah, bukan wal tu jadi tak jelas. Fid dunya wal akhirah, wala jadi wala. Kita dengar Allah dua mana pula. Akhirat no, dunia dan akhirat kan. Apa je wala gitu. Jadi kena khabar kepada makmum supaya makmum tenanglah. Cuma ni insya-Allah orang faham dah. Kalau orang jenis kita tarawih dia tahu dah. Imam baca qiraat lain ni. Baik. Ala kulli hal belajarlah. Semua sekalian, belajarlah Al-Quran walau berapa pun umur kita. Kerana Al-Quran ni dia tak ada istilah terlambat. Tak. Al-Quran ni tak ada istilah terlambat. Siapa yang nak kenang kepada dia, dia akan melapangkan, Al-Quran akan melapangkan dirinya untuk kita pandai. Asalkan kita usaha untuk belajar. Kadang-kadang kita mengajar halaqah orang-orang peceng, biasanya disebutkan lidah kerah dah ustaz. Sebenarnya lidah kerah bukan kerana umur, kerana lama dak baca. Sebab apa? Sebab kita jumpa budak-budak kecil hak kalau hendah dak boleh nak baca. Maknanya dak boleh baca sebab lidah kerah benda kecil lagi. Kerana lama dak baca, lama dak belajar, maka dak jadilah bacaan dia tu. Maka lembut lidah dengan Al-Quran tu bila sentiasa dibaca. Sentiasa dibaca. Baca lah. Kalau dia baca banyak surah besar-besar, jangan tinggal surah kecil-kecil kita pandai dah juzuk amma baca. Dok nanti kata baca Al-Quran ni kena baca Al-Baqarah, An-Nisa, Taha semua dak. Baca hak kita mampu baca. Kalau kita tebeng baca hak kita dok leh nak baca, bimbang-bimbang daripada nak pahala jadi ke dosa. Sebab kita dok belajar betul tu. Jadi kita baca hak betul dah. Yasin contohnya, kita guru dah, kita kemah dah Yasin. Baca Yasin setiap hari. Yasin dak dah kemah dah betul lagi, baca wadduha ke bawah. Wadduha ke bawah pun pelak-pelak belaka je kata. Contohnya, wa iyadzubillah. Bukan surah ni surah kat lain. Dah. Kita bacalah surah Kulhu, betul Kulhu dah. Tak. Dok reti juga. Contoh kata muallah lah. Dok. Kalau kita ni dok reti Kulhu pelik pula. Dok. Muallah, reti Al-Fatihah saja. Maka baca Al-Fatihah semua. Dikira Al-Quran juga. Yang penting jangan tinggal. Baik. Secara berturut-turut siapa kepada kita. Membacanya merupakan. Secara berturut-turut tu satu lagi nak sebutnya dengan maksudnya kita ambil dengan guru kita. Sebab tu Al-Quran ni dia dok comel kalau main belajar ikut buku saja dok jadi. Sebab dia bukan sekadar teori. Dia sebagai orang kata apa?
praktikal. Praktikal ni kena ada tok guru dia. Nanti akan dibahas dalam tajuk ni. Dan membacanya merupakan suatu ibadah. Tak baca tu sahaja ibadah. Ni hak pekat rendah lagi ni. Buka tengok Al-Quran tu boleh pahala dah. Tak. Jadi kita lah. Tak. Contoh kalau dak berapa pandai lagi, setiap hari kita tu, tak, kita buka ke tak? Walaupun kita tak boleh baca, kita renung. Akhirnya mari berasa amda bila tengok tak boleh baca. Rasa mana? Rasa nak belajar tak? Yang akan dia rasa nak belajar. Ada kalau kita biar tarak je, dia tak rasa nak belajar. Tiap-tiap hari kita tengok tapi tak boleh nak baca. Akhirnya kita akan usaha nak baca. Bila tengok saja tu pun boleh ibadah dah. Membaca Al-Quran dengan tengok, pahala dia lain daripada membaca Al-Quran tanpa tengok. Sebab tu ada setengah, walaupun dia hafadah pun dia nak tengok Al-Quran, kerana pahala tengok Al-Quran tu lain pula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Dan tertulis di mushaf. Hak siapa kepada kita ni tulis comedah. Zaman Nabi SAW tulis mana? Tak ada, tulis buku tak? Tulis di lembarang kain, tulis di pelepah-pelepah tamak, tulis di kulit-kulit binatang yang telah suci dibersihkan, dan perkara-perkara yang lain yang boleh ditulis pada zaman tersebut. Dan ada dihafal dalam dada-dada orang yang telah menghafal Al-Quran. Lepas tu mari mana ni kupur ni? Dia panggil ilmu lain pula ni, ilmu pengumpulan Al-Quran, sejarah dia. Sejarah awal timbul cadangan tu kerana ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar, setelah Zainal Bakar di khalifah menggantikan Nabi SAW, bukan ganti Nabi. Setelah Nabi wafat, maka khalifah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Berlaku satu perang Al-Yamamah nama dia. Perang Al-Yamamah ni tak silap ambanya perang memerangi orang-orang yang mungkir kepada zakat. Dia kata zakat tak wajib, tak membayar zakat tu satu perkara, ni zakat tak wajib, bahayalah tu. Dah. Maka berlaku perang. Daripada perang tersebut, boleh saya mula dah. Daripada perang tersebut berlaku banyak juga kematian, iaitu kematian daripada orang-orang hak ngapal Al-Quran. Dah, hak ngapal Al-Quran ni ramai mati. Maka marilah Sayyidina Umar dengan penuh kebimbangan, dia mikir, ramai hak mati ni, kat gi Al-Quran ni nak siapa guna ke orang lain. Tak, kerana ramai orang hafal Al-Quran mati. Maka disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar cadangan supaya dikumpulkan Al-Quran ni, tak dalam satu buku. Abu Bakar setok dengan cadangan umum. Sebab benda, ini bukan satu perkara hak Nabi buat, aku tak boleh buat. Faham Abu Bakar benda? Faham Abu Bakar bahawa perbuatan ni perbuatan bid'ah. Ni bagi bid'ah ni. Awal-awal ni, antara perbuatan bid'ah hak awal-awal. Daripada peristiwa-peristiwa ni lah ulama kemudian sebut betul ada berlaku bid'ah, tetapi bid'ah itu terbahagi hukumnya 5 juga, macam hukum taklif. Hukum taklif 5 kan? Apa dia? Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Maka kata ulama, bid'ah ni iaitu perkara yang baru dibuat. Nabi tak buat, perkara hak dibuat baru selepas Nabi tak ada, dibahagi hukumnya kepada 5 juga. Dah ada bid'ah sampai wajib buat, ada. Iaitu apa dia? Iaitu salah satunya mengumpulkan Al-Quran. Mengumpul Al-Quran tu pada peringkat awal dulu tu disebutkan sebagai satu bid'ah yang wajib. Kerana kalau tak buat tu perkara ada Al-Quran tak siapa lah pada kita. Maka akhirnya berlakulah nego, bincang antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat, akhirnya setuju untuk dibukukan. Maka hadaplah kepada orang lain pula faham gitu juga, aku tak buat benda bid'ah, Nabi tak pernah buat. Diberi faham, akhirnya buat. Dibukukan. Akhirnya berlakulah pembukuan tersebut. Sapalah kepada kita ni hak comel dah. Siapa kepada kita Al-Quran ni berapa kali bid'ah dah buat tu. Quran ada kala lah ni. Berapa kali bid'ah tu tak ada, awal arak tepi. Bid'ah pula tak. Kalau orang yang jenis tolak bid'ah secara total, maknanya kata setiap bid'ah haram, masuk neraka, tanya dia, awak baca Quran hak mana? Tak, gitu je lah. Soalan senang lah, soalan orang kata fikir akalan dia, logik dia. Sebab benda tu memang kena buat.
Dak. Nak kata tu sahabat buat dah, tu sahabat je dah tu hok mari color tajwid yang warna-warni. Ulama kata harus buat membantu orang untuk baca tajwid dengan lebih baik. Al-Quran letak terjemahan bawah. Ada dulu. Tapi harus buat. Bahkan dituntut sunat barangkali sunat kerana nak memberi orang ajam bukan Arab macam kita ni boleh faham kataan Al-Quran. Tak sekurang-kurangnya faham terjemahan kalau tak tafsir pun. Dah. Maka perkara-perkara tu banyaklah nak sapa kepada kita. Dulu tak ada tu Allahumma salli ala Muhammad titik baris tanda-tanda dalam Al-Quran tu tak ada. Dia panggil ilmu resam dan ilmu dhabtul Quran. Tanda-tanda resam ni ilmu penulisan. Maknanya orang dulu dia tengok tu dia tahu dah ni ayat dia perkataan dia. Siapa kepada akhirnya tersebar Islam kepada orang luar ni, orang hak tak tahu bahasa Arab, tak biasa dengan bahasa Arab, maka dia tak tahu, maka memerlukan kepada titik. Tak. Mula-mula memerlukan kepada titik, akhirnya bukan tak faham juga bahasa Arab, memerlukan kepada baris pula. Tak macam kita gini dah, macam kita. Saya nak tengok tu contoh dia. Ada kataan bahasa Arab kat sini. Tu. Nama Nabi tak? Muhammad. Apa kita tahu sebut Muhammad ejaan gitu? Sebab kita biasa dah jok kecek orang sebut. Cuba kita tunjuk perkataan tu kepada orang asli hak baru masuk Islam. Dia baca benda kat agak. Tak tahu. Kalau dia tahu huruf bahasa Arab pun, baris dia mana? Mungkin dia baca Mahamada. Mungkin. Sebab dia tak tahu baris. Kita apa kita tahu ah? Kita belajar, doktor baris tahu dah. Tak. Perkataan allazina ataupun alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama surah Fatihah. Kata tak baris boleh baca tak? Boleh ni. Boleh dah. Sebab kita pro dah kata. Tahu tak kecek lagi. Dia gitulah juga Al-Quran ni. Tanda-tanda tu mari ke dia. Siapa kepada kita ni banyak dah istihad para ulama buat untuk memudahkan kita. Tinggal lagi apa? Tinggal lagi kita kerja dia. Kerja tolong baca. Tukang baca lah kita ni. Sepatutnya gitu. Tak susah dah kita ni nak tengok Al-Quran mikir. Betul ke tak baris gini tak usah fikir. Dah orang tertu belaka dah. Titik sa ni berapa je 3? Patut pak out. Tak usah fikir. Urut syin ni angin tebal ni, angin kasar. Patut titik 5 dak padang 3. Bagi fikiran kita tak salah. Orang tetap dah tu kita tolong baca saja kerja kita. Tertulis di mushaf. Terdapat ni tengok ni para ulama ni tolong kira kita ni. Kalau tanya kita ni tak tahu ni, terdapat 6236 ayat. Al-Fatihah apa ayat? 7 ke 6? 7. Tu pun kenyit mati dak ni. Ayat ni kita ni dengan Al-Quran ni dak macam ulama nak kira-kira. Surah Al-Ikhlas berapa ayat? Qul huwallahu ahad. Jangan 3 surah tadi tu. 3 surah je 3 ayat. Qul hu nak jadi 3 ayat kau pendeklah baca. Dak qul hu 4 ayat. Kalau tanya kuliah pula, Izaja berapa? Iqra berapa? Dengarlah kita. Sebab bukan kerja kita dah. Kita tolong bacalah, ulama-ulama tolong kira dah ni 114 surah kesemuanya. Ayat tu ada khilaf tu pada bilangan. Kerana ada setengah ayat yang ulama, ada setengah ulama bilang 1, ada setengah ulama bilang 2 ayat. Ada khilaf lah tu. 114 surah. Ni tentu 114 surah. 77,437 bilangan kalimahnya. Dah rajin kita nak kira. Tak kira dah kita baca sajalah, tolong bacalah kita ni. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baru nak kira berapa kalimah. Tak. Mari dalam kepala otak ni. Baru nak kira. Dan 323,671 bilangan hurufnya, rajinnya para ulama tolong kira. Maknanya Al-Quran kita ni sekali khatam, sekali kita khatam daripada bismillah awal sekali tu hingga minal jinnati wan nas. Maknanya 300,000 lebih huruf yang kita baca. Dan Nabi sebut alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf tu ada pahala yang diganda-gandakan. Satu huruf 10 pahala. Dah jadilah kira pula tu 323,000 tu kali 10 berapa juta jadi pahala kita akan dapat daripada baca Al-Quran. Budak berhenti situ pada Al-Quran ni. Kalau baca dalam keadaan ada air semayang, ganda pula.
Baca di rumah dengan baca atas masjid lain tu, gandaan. Baca di rumah lain, baca masjid boleh gandaan lagi dalam keadaan iktikaf. Baca dalam semayang ganda lagi. Baca dalam semayang dalam masjid, masjid itu pula Masjidil Haram, ganda pula. Baca dalam semayang di Masjidil Haram di waktu penghujung malam, ganda pula. Baca Masjidil Haram dalam semayang di penghujung malam bulan Ramadan, ganda lagi. Pada bulan Ramadan tu pula kena ke malam Lailatul Qadar, ganda pula. Nak ayatnya benda untung orang hak pandai baca Quran. Sebab dia ada peluang nak ganda. Jadi kau nak buat ganda-ganda tu kena pandai baca. Hak tu tujuan kita sebut tu, supaya kita ada semangat nak belajar Al-Quran. Sini ada kan kuliah Al-Quran tau. Ada kuliah. Bagi dengar. Kalau dok pandai Quran belajar mari sekali dok pandai. Kena berulang kali dan kena ada tadrib. Tadrib ni latihan. Latihan ni bukan depan guru saja. Masa rumah tu kita duk berlatih dah, mari sahih depan guru. Kalau nak berlatih depan guru saja ni makan masa pula dia tau. Nak betul lidah ni. Dan nak betul lidah, orang sebut da kita sebut ba. Susah hang. Orang sebut sa kita ta. Susah hang. Setiap orang kerana lidah ni pasal berbeza, maka tepat salah beza. Kita duk berasa senang je sebut za kecil. Ada orang duk boleh sebut za kecil, kasar macam za semacam. Tak, lidah berbeza. Maka kesalahan tepat hak payah nak sebut tu berbeza. Dah saya ada pengalaman sikit halaqah Quran ni. Memang setiap orang tu lain tepat huruf hak dia tak apa jadi tu. Jadi kita ni banyak tepat kena tegur. Kalau salah hak sama belaka, senang sekali tegur je. Tapi tak salah hak jenis lain-lain. Baik. Adab-adabnya kau apa dah? Adab-adabnya kita berhenti situ dulu. Cuma nak sebut sikit mengenai bacaan Al-Quran. Antara perkara hak saya tengok daripada sikit pengalaman ngajar-ngajar ni, pada bacaan Al-Quran ni yang biasa orang kita salah. Dengan maksud orang kita tu orang Patah Timur, khusus lagi orang Terengganu. Kerana lahjah bahasa setempat main peranan dalam bacaan Al-Quran. Dia mempengaruhi. Baik. Yang pertamanya pada huruf tafkhim, baris atas. Okey. Baris depan dia ada satu jenis bunyi sahaja, iaitu bunyi dengan bunyi u sahaja. Tak. Hamzah baris depan bunyi u, ba baris depan bu, maknanya jenis bunyi tu u belaka. Tak ada bunyi o, ada bunyi u belaka. Ta depan tu bunyi u belaka. Tak. Okey. Maknanya baris depan satu jenis bunyi. Baris bawah ada apa jenis bunyi? Baris bawah. I. Ada bunyi lain ke? Ada. Maknanya setiap huruf bunyi baris bawah dia i. Di setiap tempat, setiap ahwal keadaan dia patutnya bunyi i. Sa, sad baris bawah bunyi si. Maknanya i bunyi dia. Tak. Huruf dia sama bunyi dengan huruf i. I. Tak. Baik. Kalau baris atas ada berapa bunyi? Sebunyi. Bunyi benda. Bunyi macam huruf A tau. A. Maknanya letak atas hamzah bunyi A, letak atas ba bunyi ba. Maknanya jenis bunyi dia A. Tapi bukan satu bunyi sahaja. Benda bunyi segi bagi atas. Nampak tak gambar tak? Ada bunyi segi. Kalau kita bilang kita nampak dah lah, cuma tak mau bilang lagi. Kita mikir sikit. Tak apa. Tak apa. Okey, kita bilang. A, ba, ta, sa, ja, ha. Lepas tu kha. Bunyi ke mana? Bunyi a ke bunyi o? Bunyi o dah. Maknanya baris atas ni dia ada dua jenis bunyi. Majoriti huruf bunyi a. A, ba, ta, sa, ja, ha. Mari kepada kha, bunyi dia kha ke kha? Bunyi kha. Maka kita tahulah malam ni baris atas ni dia ada huruf yang jenis bunyi o, bukan bunyi a. Tak. Kalau kita letak huruf o, kita semabur. Tak. Sebab o ni kan ada bunyi o, ada bunyi o. Nak ingat guna bunyi dia tu,
ingat sebutan orang kita minum air teh pagi-pagi. Tem dia TO. Kan ada TO ke apa ni? Ada TO ke tak TO belaka orang Terengganu ni, telo kita TO. Maknanya bagi atas pada kha tu bunyi dia O. Ada juga orang lain abatathajaha kha dadha, betul? Ra, bukan ra. Ra, batu ra, za, batu sa, sa pula. Sa, sya, so, do, to, za, a. Balik asal mula. A, batu ra. Dia sebut ra, ra. Ra ni ada se je. Syamsul raw. Situ je ra. Betul pada bahasa Arab, lahjah dia ra, bukan ra. Lepas ra, a, ra, fa, qa. Qa ialah huruf terakhir hok bunyi o. Jadi huruf hok bunyi o ni huruf benda sebenarnya. Sifat dia tafkhim. Jenis sebut kasar tu. Cuma nak sebut jadi saya sebut tu kelainan sikit sebab saya mari letak nama dia ikut bunyi baris. Nak sebut benda ni, nak sebutnya bila bunyi tafkhim ni o, dia duduk mana pun bunyi o belaka. Jangan kita buat lari. Contohnya liilafiku raish, bukan raish. Kadang setengah orang kita baca liilafiku raish, jadi raish. Patutnya raish. Ilafihim rihlatash shita'i was saif, bukan saif. Tapi ni jarang masalah. Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min jangan khauf. Hak ni ramai orang silap. Wa amanahum min khauf. Disebut khauf. Bila khauf betul salah. Bunyi dia kena ingat. Bunyi benda ni o. Jadi kha. Campur dengan waw tetap bunyi kha. Maknanya wa amanahum min khauf. Ni betul. Ni memang agak ramai orang silap berdasarkan pemerhatian saya terhadap cara baca orang Terengganu. Huruf tafkhim tu, 7 huruf tu, termasuk lapang pada roh bagi atas. Bila dia campur dengan huruf ya, campur dengan waw selepas dia, biasanya lari. Terutamanya kalau huruf qaf yang selepas dia ada huruf waw mati. Fala yahzunka, kakau ke kakau, kakau. Sebab bunyi o kan. Campur waw muncul mulut sikit je. Fala yahzunka qawluhum. Tetap bunyi dia kena qa, bukan kakau. Tak, ramai jadi lari. Dia jadi lari kerana campur dengan waw. Jadi lari kerana campur dengan ya. Ni kena perhati pada perkara tersebut. Tu sesar bagi atas. Bagi bawah ni satu jenis bunyi saja, bunyi i. Tetapi kebiasaan bacaan orang kita lari bila pada tanwin. Tak, tanwin bagi bawah bunyi benda in. Tak, asal bagi bawah i. Bila tanwin bunyi in. Hamzah tanwin bawah jadi in. Tanwin bawah bunyi bin sepatutnya. Tapi kebanyakan kita tanwin bagi bawah ni bila dia baca dia tak bunyi in dah, dia bunyi in. Betul tak bunyi in? Jannatin tajri. Pasang tak? Masa kita sebut tadi kita tak pasang. Bila baca nampak tu. Tak, jannatin ting tu. Ting milo tu. Bukan ting dah. Ting tu. Patutnya kena kembali pada bunyi asal. Bunyi mana? Bunyi i, ti. Asal bunyi ti, ada tanwin bunyi ting. Dengung tambahlah dengung. Ting tajri. Jannatin tajri. Tak, kekalkan bunyi. Pada tanwin terutamanya ketika dengung ataupun ketika izhar. Yang satu lagi biasanya orang kita lari pada bunyi bawah ni bila alaihim jadi alaihim. Alaihim tu je jauh. Mana kalau agak dengar pun jauhnya lah jauh lagi. Patutnya alaihim. Baris bawah bunyi hi. Tengok hak asal dia tu. Campur mim alaihim. Kalau lari pun lari sikit saja. Jangan alaihim tu. Sebab him ni maknanya bawah he. Baris dia tau. Kalau agak dengar, baris dia baca Quran dia pun tak dengar ni. Alaihi tu. Tak. Alaihimu ada Quran. Alaihim tak ada dengar Quran orang kita lah. Orang Patah Timur, tambah orang Terengganu. Dan juga baris depan bunyi benda ni, bunyi u. Ketika mana dengung atau izhar dengan tanwin pun
maka bunyi dia u. Tak? Contohnya kuntum, dia bunyi kuntum. Jangan bunyi ing tu salah dah. Ing kuntum, tom tu. Tom ni tom ba'ah jadi. Tak, ni tum. In kuntum, kah depan bunyi ku, bila dengung bunyi kung, ta depan bunyi tu. Bila mati bunyi tum, jangan tom. In kuntum. Biasa kita sebut lakum dinukum waliyadin. Hak tu hak betul. Hak biasa kita salah lakum. Lakum jadi betul salah. Lagi kan bunyi dia. Kah depan bunyi ku, kita baca kum. Jadi kah depan bunyi ko dah tadi. Tu lahjah kita. Jadi pindahkan lahjah tu kepada yang lebih tepat bunyi bahasa Arab pada baris dia. Jadi lakum dinukum waliyadin, bukan lakum dinukum waliyadin. Tak? Kata leweh sangat. Perbaikilah, terutama pada surah-surah hak kita bawa masuk baca dalam sembahyang soal Fatihah. Tak? Kalau sekolah ni saya pening nak betul adik-adik kita, dia baca awal-awal tu bismillah. Bes tu dah. Patutnya bismillah. Bismillah, melah mari budak-budak melah, milah. Tak? Payah nak betul. Sebab kita betul kelas kita satu kelas. Dia perhimpunan setiap minggu baca surah Al-Fatihah, dia baca ramai-ramai salah pula. Jangan gitu. Tak? Jadi kena betul. Lagi awal kita betul lagi comel. Lagi comel. Insya-Allah kita sambung pada perbincangan adab-adab terhadap Al-Quran, khususnya ketika nak baca Al-Quran pada pertemuan yang seterusnya, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna tilawatal qur'ana ana al-laili wa atrafan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi